Fokus berita malam ini. Kerajaan Pusat hormat keputusan Sarawak tangguh pendaftaran padu. Pelaksanaan protokol keselamatan padu perlu diperjelaskan. RM350,000 diperuntuk bina baharu Dewan SMK Tarat. 961 peserta terima lesen B2 di Dalan. Datuk Seri Alexander sungkir bersama umat Islam di Kapit. Dewan Kampung Diam Ipoh siap sepenuhnya. Ahli Parlimen Kota Semerahan agih 300 bubur lambuk di Kampung Endap. Program Jerayawara bubur lambuk sebekas cawangan telian. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Kerajaan Persekutuan menghormati keputusan Kerajaan Sarawak untuk menangguhkan pendaftaran pangkalan data utama padu yang menjadi isu baru-baru ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, terdapat beberapa isu yang dibangkitkan Kerajaan Sarawak dan akan berbincang lebih lanjut dengan pihak Kementerian Ekonomi. Seperti mana diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak bahawa mereka menangguhkan untuk pendaftaran padu atas beberapa isu. Jadi apa yang dah dipersetujui ialah akan ada perbincangan dengan pihak padu untuk mendapat penjelasan dan akhirnya kata putus apa yang sebagai Kerajaan Persekutuan kita hormati apa juga yang diputuskan oleh Kerajaan Negeri. Tapi kita nak memahami apakah punca sebabnya mengapa sekarang ini keputusan untuk memberhentikan pendaftaran padu itu sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Majlis Iftar Jama'i Next Gen Petrajaya 2024 di Kuching pada Ahad. Ahli Parlimen Petrajaya itu menambah, rakyat Sarawak juga tiada halangan untuk menangguhkan pendaftaran padu sehingga perbincangan telah dilakukan. Kita serahkan kepada pihak negeri, jadi dah ada arahan dia. Saya kira rakyat Sarawak akan mengikuti apa arahan di tingkat negeri. Tambahnya, beliau juga tidak menerima apa-apa penjelasan daripada pihak kerajaan negeri berhubung punca penangguhan tersebut. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali berkata, penjelasan daripada Kementerian Ekonomi mengenai perkara berhubung pelaksanaan dan protokol keselamatan padu adalah penting untuk Kerajaan Sarawak menyokong penuh inisiatif Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, kebimbangan yang dinyatakan oleh Kerajaan Sarawak dan orang ramai secara amnya adalah terhadap kes mengenai pelanggaran data, kebocoran dan penipuan berleluasa pada masa kini. Jelas beliau, penyatuan data peribadi semua rakyat Malaysia dalam satu pangkalan data pusat perlu dilengkapi dengan tahap keselamatan dan perlindungan data tertinggi. Untuk menentukan subsidi bersasar, katanya, maklumat mengenai kedudukan ekonomi dan kewangan adalah penting tetapi tidak sehingga tahap mendedahkan profil peribadi mereka di mana ia tidak diperlukan dalam menentukan kelayakan penerima sasaran. Untuk menentukan subsidi bersasar, katanya, maklumat mengenai kedudukan ekonomi dan kewangan adalah penting tetapi tidak sehingga tahap mendedahkan profil pribadi mereka di mana ia tidak diperlukan dalam menentukan kelayakan penerima sasaran. Bercakap dalam satu kenyataan media pada Isnin, Datuk Sharifah Hasidah berkata, Kerajaan Sarawak pada dasarnya menyokong hasrat ini untuk memastikan sumber kerajaan disalurkan dengan berkesan kepada rakyat. Namun katanya pelaksanaannya perlu diberi perhatian agar tidak menghalang rakyat Malaysia yang layak daripada menerima subsidi bersasar dengan hanya melihat kepada kedudukan kewangan dan ekonomi individu. Selain itu, Datuk Sharifah Hasidah memberitahu Malaysia tidak mempunyai undang-undang khusus seperti Akta Privasi untuk melindungi privasi pribadi kecuali Akta Pelindungan Data Pribadi 2010 PDPA. Dengan undang-undang terhad mengenai privasi dan pelindungan data, ujarnya, terdapat kebimbangan mengenai di mana seseorang itu bersedia untuk berkongsi data dan maklumat pribadi mereka di Malaysia. Pelaksanaan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP 2022 bagi pembinaan Dewan Baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tarat melibatkan kos berjumlah RM350,000 mula dilaksanakan.
Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, projek RTP tersebut sepatutnya dilaksanakan pada tahun lepas namun terpaksa ditunda atas beberapa faktor yang perlu diselesaikan bersama pihak kerajaan persekutuan. Menurutnya, projek RTP tersebut diselenggarakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian bagi tempoh 6 bulan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis penyerahan tapak projek RTP 2022 Bina Baharu Dewan Terbuka SMK Tarat pada Sabtu. Penyerahan tapak projek itu dilakukan oleh pihak sekolah kepada pihak kontraktor iaitu syarikat Seri Temong sambil disaksikan oleh Datuk Seri Roland dan pihak Jabatan Kerja Raya bahagian Serian. Seramai 961 peserta program bantuan lesen memandu B2 My Lesen peringkat dalat mengukir senyuman apabila menerima lesen B2 iaitu lesen memandu motosikal masing-masing. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sambutan program bantuan My Lesen kali ini adalah di luar jangkaan. Tunjukkan bahawa keinginan untuk mendapat lesen itu memang ada di kalangan sama ada warga emas kita ataupun yang orang muda. Tetapi kekangan yang utama seperti yang kita dapat lihat dalam video tadi, kekangan yang utama ialah dari segi keuangan. Di dalam hati mereka mahu dapatkan lesen supaya tidak ada rasa ragu-ragu, tidak ada rasa was-was dan juga rasa ketakutan bila ada agensi penguatkuasa bertugas. Ya. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan bantuan My Lesen peringkat dalat di Stadium Perpaduan Dalat pada Ahad. Adun dalat itu turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kerana memberi kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan lesen terutamanya kepada warga emas dan pelajar di mana kebanyakan mereka tidak mempunyai lesen tapi masih menunggang motosikal. Selain itu, katanya program ini memberi impak besar bukan sahaja dari segi pembentukan watak generasi muda malah menyumbang kepada ekonomi penduduk terutama yang menggunakan motosikal. Bukan saja kaum wanita, malah juga kaum lelaki yang menggunakan motosikal ini sebagai pengangkutan, ya, cara mengangkut, menghantar barang-barang jualan mereka ke tempat jualan seperti Pekan Sabtu, Berzanita dan juga tempat-tempat lain. So dengan adanya lesen sekarang ini, jadi mereka tidak perlu khawatir lagi bila membawa barang, ya, untuk jualan sebagai sumber rezeki mereka. Jadi alhamdulillah, ya, mereka boleh merancangkan lagi kegiatan mereka untuk menambah pendapatan keluarga ini. Di penghujung program turut diadakan agihan bubur lambuk oleh Pusat Khidmat Dalat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi sempat meluangkan masa berbuka puasa atau sungkih bersama umat Islam dalam program Jerayawara Bubur Lambuk dan Majlis Berbuka Puasa di Kapit pada Ahad. Menurutnya, beliau mengambil kesempatan untuk berbuka puasa agar dapat bertemu dan menyantuni umat Islam di Kapit biarpun sibuk dengan tugasan. Ujarnya, program sebegini adalah amat cukup baik sekali di samping berbuka puasa bersama bagi mengeratkan lagi silaturahim sesama bangsa dan agama. Tambahnya, disebabkan kesibukan kerana tugas, beliau amat merindui sekali suasana sebegini di mana dapat bertemu dan berbual dengan saudara-saudara terutamanya yang beragama Islam di bulan yang mulia ini. Ahli Parlimen Kapit itu berkata sambutan Hari Raya kelak akan lebih meriah lagi dengan sanak saudara yang datang dari jauh dapat pulang menyambut Aidilfitri dengan tiada lagi halangan COVID-19. Pada majlis berbuka tersebut, Datuk Seri Alexander telah menyerahkan sumbangan bakul makanan dan duit raya kepada 26 penerima. Terdahulu program dimulakan dengan pengagihan bubur kepada orang awam dan seterusnya mengagihkan bubur kepada para peniaga di Bazar Ramadan. Penduduk kampung Diang Ipoh kini boleh menarik nafas lega apabila Dewan di kampung berkenaan sudah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben berkata, Dewan baru yang mula dibina pada tahun 2017 menerusi dana projek program transformasi luar bandar RTP dengan kos sebanyak RM300,000.
Menurutnya, kerja-kerja naik taraf Dewan tersebut juga dilaksanakan dengan kos sebanyak RM70,000 pada tahun 2020. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis perasmian Dewan dan sambutan Hari Perayaan Nauruz Bahai Kampung Diang di Serian pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau yang juga Adun Keduk menyerahkan 3 cek projek kecil luar bandar MRP kepada Ketua Kampung Diang Ipoh Milon Kindan dengan jumlah sebanyak RM5,000. Sebanyak 300 bungkus bubur lambuk diagihkan di Dewan Seri Payung Kampung Endap, Kota Semerahan sempena program Jerayawara Bubur Lambuk Kota Semerahan di Kampung Endap. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang telah menyempurnakan pengedaran bubur lambuk berkenaan kepada penduduk kampung pada Ahad. Menurutnya, pengagihan bubur lambuk tersebut merupakan aktiviti Jerayawara Bubur Lambuk ketiga selepas Kampung Tanjung Apung dan Kampung Moyan Ulu. Beliau berharap program seperti ini bukan sahaja dapat meningkatkan amalan bersedekah, malah mengeratkan perpaduan dan memupuk sikap saling membantu antara satu sama lain semasa bulan Ramadan. Program tersebut merupakan anjuran Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Muara Tuang bersama JKKK Kampung Endap. Dalam pada itu, beliau berharap warga di kampung berkenaan meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri kelak dengan sederhana. Pada program sama, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM3,000 kepada Jawatan Kuasa Masjid Darul Hana Kampung Endap. Sebanyak 1,000 paket bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai sempena program Jerayawara Bubur Lambuk Sebekas Cawangan Telian, unit Sebekas Kampung Sungai Pegeh Mukah. Program pada Sabtu itu dilaksanakan bersama dengan program Gerak Rahmah 2024 oleh KRT Kampung Sungai Pegeh. Hadir memeriahkan program tersebut ialah Adun Telian Royston Valentine serta isteri Beatrice Zurais. Program Jerayawara Sebekas Cawangan Telian, unit Sebekas Kampung Sungai Pegeh Mukah merupakan program yang ketiga dilaksanakan dan program Gerak Rahmah 2024 Jum Masak Bubur Lambuk Perpaduan di Kampung Sungai Pegeh yang diadakan secara serentak di seluruh negara. Selesai di situ, Royston menyantuni program agihan bubur lambuk di Surau Darul Hijrah, Skim Penempatan Semula Kuala Lama Mukah. Program anjuran bersama JKKK, Skim Penempatan Semula Kuala Lama, KRT SPS Kuala Lama, JK Surau Darul Hijrah SPS Kuala Lama dan alumni Three Rivers itu menyaksikan sebanyak 300 pek bubur lambuk diagihkan kepada penduduk sekitar. Selain berkongsi rezeki, program itu juga merupakan aktiviti tahunan semasa Ramadan untuk mengimaratkan surau selain menyuburkan semangat perpaduan dalam masyarakat dan membina semangat kerjasama di kalangan penduduk kampung. Sebelumnya, Royston dan isteri menghadiri program Ziarah Perpaduan Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bahagian Mukah diadakan di Kampung Sungai Pegeh Mukah. Dalam program tersebut, Royston menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada 11 penerima dari kalangan kurang berkemampuan. Beliau berharap bantuan tersebut sedikit sebanyak mengurangkan beban keluarga yang terlibat dalam menyambut Ramadan dan Hari Raya yang menjelang tiba. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Ayo sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Temasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Salur Informasi Rakyat, Salam UKAS. Temasya Sukma